A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mahbub al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa intratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari Matan Al-Waraqat, yang mana kitab ini adalah merupakan antara kitab asas di dalam pengenalan ilmu usul fiqhi yang telah dihasilkan. Kitab ini telah dihasilkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Juwaini Imam Al-Haramain. Maka alhamdulillah dalam pertemuan sebelum ini kita telah pun mempelajari daripada satu hulayan ke satu hulayan, dan kita sekarang berada di penghujung di bahagian-bahagian akhir bagi kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan kepada kita kebaikan untuk memahami kitab ini. Allahumma amin. Baik, para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk baru. Selepas kelas pada minggu lepas, kita telah pun mempelajari berkenaan dengan Al-Qiyas. Hari ini kita akan masuk kepada satu perbahasan, iaitu Al-Bara'ah Al-Asliyah. Cuma sebelum kita masuk kepada tajuk Al-Bara'ah Al-Asliyah, saya ingin membuat satu pembetulan kerana saya sudah tersilap sewaktu menghuraikan perbahasan berkenaan dengan qiyas minggu lepas. Setelah saya merujuk, saya sudah tersilap di dalam menghuraikan. Jadi hari ini saya nak betulkan kembali huraian pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan syarat illah. Iaitu berkaitan dengan syarat illah. Ada sedikit kesilapan yang telah saya sebutkan minggu lepas. Jadi saya nak betulkan sedikit kesilapan tersebut supaya yang mengikuti kelas pada minggu lepas dapat membetulkannya semula. Maafkan saya di atas kesilapan yang saya tidak sedar kesilapan itu. Maafkan saya. Baik, apa-apa pun kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, para guru beliau, para murid beliau, seluruh para ulama Islam, dan semestinya yang terutama sekali adalah kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kepada baginda Nabi, kepada Imam Al-Haramain, kepada seluruh para ulama Islam dan kepada seluruh umat Islam. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, Abdul Malik ibnu Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala wa min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu la lafzan wala ma'nan. Perbahasan ini telah kita bincangkan pada pertemuan minggu lepas. Cuma saya menyedari bahawa saya sudah tersalah faham dalam menghurai, dan saya rasa saya perlu membetulkan atas dasar amanah ilmu
untuk yang telah mengikuti kelas minggu lepas dapat diperbetulkan, dan insya-Allah saya akan tulis di bahagian komen. Bagi yang tak perasan boleh maklumkan, yang tak perasan moga-moga dalam kelas minggu lepas kita akan tulis di komen bahawa ada sedikit kesilapan yang telah dibetulkan insya-Allah pada hari ini. Jadi ucapan ini berbunyi wa min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu la lafzan wala ma'nan. Maksud dia, di antara syarat bagi illah, kita masih di dalam perbahasan al-qiyas. Patutnya kita dah selesai dah, tapi saya nak betulkan kesilapan saya dalam menghurai minggu lepas. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain menyatakan di antara syarat bagi illah adalah illah hendaklah tattarida maksud dia tataba'a wa tasalsal. Maksud dia hendaklah terus-menerus. Terus-menerus, sentiasa terus-menerus berada pada ma'lulat bagi illah. Apa dia ma'lul? Ma'lul iaitu hukum hakam yang memiliki illah tersebut. Maksudnya illah wasfun mu'arrifun lil hukmi. Illah adalah satu sifat yang menjelaskan, yang menerangkan ataupun yang memperkenalkan akan hukum. Maknanya hukum yang mempunyai illah itu akan menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan bagian-bagian hukumnya adalah bagian-bagian. Contohnya seperti arak. Arak hukumnya, hukum minum arak adalah al-hurmah. Minum arak adalah haram. Minum arak adalah haram. Okey, apa illah kepada pengharaman minum arak? Illah kepada pengharaman minum arak adalah arak memabukkan. Jadi al-iskar, memabukkan itu adalah merupakan sifat yang memperkenalkan kepada kita mengapa arak diharamkan. Jadi pengharaman arak itu hukum. Pengharaman arak itu adalah hukum. Manakala sebab pengharaman arak itu adalah kerana wujudnya al-iskar, wujudnya memabukkan itu ataupun sifat yang boleh memabukkan yang ada pada sesuatu cecair. Jadi apabila memabukkan itu adalah illah, maka illah menyebabkan ataupun illah memperkenalkan kita akan hukum. Apa hukum? Hukum itu adalah pengharaman arak, maka pengharaman arak dinamakan sebagai ma'lul. Sebagai ma'lul. Jadi kalau kita boleh katakan illah adalah sebab, maka pengharaman arak adalah musabbab. Jadi ma'lulat adalah jamak kepada ma'lul. Ma'lul adalah hukum yang memiliki illah. Hukum yang memiliki illah. Jadi syarat illah dia kena terus menerus ada di dalam hukum. Maknanya tidak boleh sekiranya illah wujud, tiba-tiba hukum tidak wujud. Okay, saudara Ikhwan Farouk tanya, Ustaz Ikhwan kita tanya soalan di mana? Okay, perbahasan kita adalah pada wa min syartin illah. Kerana dalam perbahasan lepas kita dah bincang dah ni, cuma saya tersilap faham. Saya tersilap faham dalam menghurai, jadi saya nak betulkan balik kesilapan saya pada minggu lepas. Jadi sepatutnya kita terus masuk pada tajuk baru, bukan lagi tajuk illah, tetapi disebabkan ada kesilapan, saya nak betulkan kesilapan saya. Jelas Ustaz Farouk kita? Farouk and Fawaz. Semoga diberkati Allah Azza wa Jal. Okey, di antara syarat illah adalah illah itu tattarida fi ma'lulatiha. Illah akan sepatutnya dia hendaklah sentiasa terus-menerus di dalam hukum yang berkait dengan illah. Macam tadi illah kepada pengharaman arak adalah memabukkan. Maka setiap kali ada mabuk, maka hukum kepada illah ini sepatutnya kena ada. Maksudnya bila ada mabuk, maka hukum pengharaman kena ada. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan syarat ini. Cuma saya tersilapnya di mana? Saya tersilapnya, Allah barik fikum, tersilapnya pada ucapan fala tantaqidu la lafzan wala ma'nan. Allah barik fikum ya akhi Farizi, semoga diberkati Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam syarahan saya lepas, saya kata fala tantaqidu ay fala tantaqidul ma'lulat la lafzan wala ma'nan. Saya telah tersilap di dalam menghuraikan
ataupun saya telah tersilap dalam membalikkan fa'il kepada fi'il tantaqid. Jadi saya duk fahamnya tantaqid adalah al-ma'lulat. Jadi fala tantaqidu al-ma'lulatu, maf'ul dia lafzan, maf'ul kedua dia adalah ataupun ma'tuf kepada ma'lul yang pertama, maf'ul yang pertama adalah maknan. Saya tersalah faham kerana kesilapan saya dalam merasakan konon-konon minggu lepas bahawa tantaqid itu adalah fi'lun muta'addi, maknanya fi'il yang memiliki maf'ulun bih, maf'ulun bih. Jadi bila kita tengok balik, sebenarnya tantaqidu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim dia tidak ada maf'ulun bih, jadi dia tidak ada maf'ulun bih. Saya pula minggu lepas tersilap faham, saya duk kata tantaqidu iaitu tantaqidul ma'lulat. Jadi ma'lulat adalah fa'il kepada tantaqid, manakala maf'ulun bih dia adalah lafzan dan juga maknan. Itu kesilapan saya, kesilapan yang memalukan. Tapi nak buat macam ni dah silap, kita kena maklumkanlah kita silap. Jadi serupa-rupanya tantaqidu adalah fi'lun lazim, iaitu fi'il yang tidak memiliki maf'ulun bih. Maksud dia fala tantaqidu di sini, maksud dia fala tantaqidu al-illatu. Illah tidak boleh menjadi rosak. Itu maksud dia. Fala tantaqidu maksud dia fala tafsudu al-illah. Maka illah tidak boleh rosak. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tantaqidu. Ada juga dalam bahasa Arab disebut yantaqidu al-mujtama' ala amirihim. Bila kadang-kadang disebut contoh yantaqidul wudu, contoh dalam bahasa Arab yantaqidul wudu ataupun intaqadal wudu, maksud dia wudu sudah rosak. Bila wudu telah rosak, maksud dia wudu telah terbatal. Intaqada al-bunyan, bangunan sudah mula rosak, sudah mula rapuh. Jadi ada juga dalam bahasa Arab yang fi'il tantaqid ini ataupun intaqada ini dia menggunakan huruf ala, iaitu contohnya kita sebut intaqada ar-ra'iyatu amirahum, ala amirihim. Dia mesti guna kalimah ala. Maksud dia rakyat sudah memberontak, setelah bangun sudah keluar memberontak ke atas pemerintah. Jadi intaqada sama ada bermaksud rosak atau bermaksud telah memberontak. Jadi di sini maknanya lebih tepat adalah rosak. Kita nak kata illah tak sepatutnya menjadi rosak. Tidak sepatutnya illah menjadi rosak. Maksudnya illah tidak boleh menjadi rosak. Kalau betul illah itu illah, dia tidak boleh rosak. Jadi kalimah la lafzan maksud dia la tantaqidu al-illatu lafzan wa la tantaqidu al-illatu ma'nan, ay intiqadan ma'nawiyan ataupun intiqadan lafziyan. Jadi kalimah lafzan itu adalah kita boleh kata dia bukan maf'ulun bih, tetapi dia adalah seakan-akan hal kepada intiqad itu sendiri. Kerosakan itu dari sudut apa? Min haisu apa? Dari sudut apa kerosakan illah itu? Maka Imam Al-Haramain menyatakan illah tidak boleh rosak. Maksud dia illah tidak boleh rosak, tidak boleh dari sudut lafaz, tidak juga boleh dari sudut makna. Maksud dia illah tidak boleh rosak sama ada illah itu berbentuk lafaz atau illah itu berbentuk makna. Maksud dia la yajuzu an tantaqidal illatu sawa'un kanatil illatu lafzan au ma'nan. Jadi itu yang sepatutnya dihuraikan oleh saya minggu lepas, tetapi saya sudah tersilap. Lantas saya mengatakan fala tantaqidu, maksud dia fala tantaqidu al-ma'lulatu, hukum tidak boleh rosak. Sedangkan yang dibincangkan adalah isu illah. Maknanya Imam Al-Haramain ingin menyatakan illah tidak boleh rosak. Dari sudut apa, Syekh? Dari sudut lafaz illah pun tak boleh rosak, dari sudut makna illah pun tidak boleh rosak. Jadi apa maksud tidak boleh illah itu rosak dari sudut lafaz dan illah juga tidak boleh rosak dari sudut makna? Setelah kita melihat apa yang dihuraikan oleh para ulama, contoh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau akan menjelaskan kepada kita bahawa illah itu kadang-kadang dia adalah rangkuman daripada beberapa sifat. Bukan satu sifat tapi rangkuman beberapa sifat. Contoh macam, kalau macam orang tanya kepada kita, apa sebab seorang pembunuh itu dijatuhkan hukuman bunuh? Okey, maknanya apa illah?
apa illah, apa sebab yang menyebabkan seseorang pembunuh berhak dijatuhkan hukuman bunuh. Maka para ulama akan menyatakan sebab mengapa seorang pembunuh berhak dijatuhkan hukuman bunuh kerana telah wujud pembunuhan yang bersifat sengaja dan bersifat melampaui batas. Tiga sebab yang digabung jalinkan sekali. Bukan hanya salah satu daripada tiga. Maksudnya mesti kena berlaku pembunuhan. Kalau tak berlaku pembunuhan, tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh ke atas seseorang. Yang kedua, pembunuh itu dijatuhkan hukuman bunuh. Kenapa? Kerana pembunuhan itu berlaku secara sengaja. Kalau dia bunuh secara tak sengaja, maka tidak boleh orang itu dijatuhkan hukuman bunuh sebab dia tak sengaja. Kemudian, kalau dia bunuh secara sengaja sekalipun tetapi secara hak, maksud dia syariat membenarkan untuk dia membunuh. Contoh, seorang tukang bunuh di peringkat mahkamah. Mahkamah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas seseorang, lalu mahkamah mengarahkan tukang bunuh untuk membunuh orang tertentu. Adakah selepas si tukang bunuh membunuh, dia pun kena bunuh sebab dia telah membunuh? Jawapannya tidak. Kerana walaupun dia bunuh dengan sengaja, tetapi tidak berlaku udwan, tidak berlaku melampaui batas kerana dia membunuh berdasarkan syariat. Jadi, illah dia bukan satu. Illah dia adalah gabungan tiga. Jadi, kita pun sebut illah kepada pembunuhan adalah qatlun, amdun, udwan. Pembunuhan tambah sengaja tambah melampaui batas. Jadi, oleh itu kita telah menggunakan tiga lafaz. Gabungan tiga perkara membentuk satu illah. Jadi, bila Imam Al-Haramain menyatakan fala tantaqidu la lafzan. Maknanya Imam Al-Haramain nak bagi tahu illah tidak boleh menjadi rosak dari sudut apa? Dari sudut lafaz illah. Maksudnya kalaulah illah itu adalah illah yang merupakan gabungan beberapa sifat sehingga membentuk satu kalimah, membentuk satu lafaz, kita pun sebut amdun, qatlun, udwan. Qatlun, amdun, udwan, pembunuhan yang sengaja dan melampaui batas. Maksudnya dia telah membentuk satu lafaz. Dia merupakan gabungan beberapa kalimah yang dibentuk lalu membentuk satu ayat penuh. Maka ayat penuh itu telah menjadi illah. Makanya kalau wujud ketiga-tiga ini dalam mana-mana keadaan, tak sepatutnya tiba-tiba tidak berlaku pula hukuman bunuh balik, hukuman bunuh balas ke atas orang yang telah membunuh secara sengaja dan membunuh secara melampaui batas. Kalau tiba-tiba seseorang kata sebab pembunuh dijatuhkan hukuman bunuh adalah kerana berlaku pembunuhan secara sengaja dan melampaui batas. Tiba-tiba ada satu perbahasan, orang tanya, Syekh, ada seorang ayah, dia telah membunuh anaknya wali'ayazubillah min zalik, dia telah membunuh secara zalim. Maknanya dia telah membunuh secara sengaja dan secara zalim. Bukan mengikut syariat. Maksudnya bukan dibenarkan syariat. Adakah si ayah ini dijatuhkan hukuman bunuh ataupun tidak? Lalu kalaulah ditanya kepada seseorang yang sebelumnya telah mengatakan illah bagi hukuman qisas ke atas pembunuh adalah kerana wujud illah yang merupakan rangkuman beberapa sifat, iaitu wujud pembunuhan yang bersifat sengaja dan yang bersifat melampaui batas. Kalau orang itu mengatakan itulah illahnya, tiba-tiba bila ditanya adakah seorang ayah kalau bunuh seorang anak dijatuhkan hukuman bunuh balik ataupun tidak, dia kata tak jatuh hukum bunuh. Maknanya ketika itu illah telah rosak. Maknanya tidak betul illah tu. Illah sudah menjadi rosak. Kerana lafaz illah telah wujud, tiba-tiba hukum kepada illah tidak wujud. Maknanya illah wujud sedangkan ma'lul tidak wujud. Hukum yang berkait dengan illah tidak wujud. Sedangkan sepatutnya syarat bagi illah hendaklah tatarida fi ma'lulatiha. Iaitu setiap kali wujudnya illah, hukum kena wujud. Jadi apabila illah itu sudah rosak dari sudut lafaz, kerana kebetulannya illah itu adalah gabungan beberapa sifat, lalu dia akan membentuk satu lafaz. Maksudnya satu ucapan. Illah yang berbentuk gabungan beberapa kalimah. Lalu kalaulah wujud ketiga-tiga ni, contohnya pembunuhan secara sengaja dan melampaui batas, tiba-tiba hukum tidak wujud. Contoh dalam isu seorang ayah yang membunuh anaknya tadi, bila tanya kepada fuqaha asy-Syafi'iyah,
fuqaha Syafi'iyah akan kata si ayah tidak jatuhkan hukuman bunuh. Jadi sekiranya mana-mana fuqaha Syafi'iyah sebelum itu kalau ditanya apa illah kepada hukuman qisas bagi pembunuh, dia kata 3 ni. Berlaku pembunuhan secara sengaja, secara melampaui batas, maka orang boleh petikai illah kamu itu rosak. Kerana apa? Wujud pembunuhan pada isu ayah bunuh anak. Wujud melampaui batas kerana si ayah membunuh bukan berdasarkan syariat, bukan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, berlaku pembunuhan secara sengaja. Maksudnya ketiga-tiga kalimah yang membentuk illah ini wujud. Sepatutnya kalau wujud illah, wujudlah hukum. Tiba-tiba dalam isu ini kamu kata si ayah tidak dibunuh, maknanya illah kamu rosak. Bila illah rosak, itu bukan illah, maknanya ada illah lain yang kamu tidak menyatakan illah dengan betul. Jadi ini yang dimaksudkan fala tantaqidu la lafzan. Maksud dia la al-illah la yajuz an takun al-illatu muntaqidan min haitsul lafzu wa min haitsul illah. Dari sudut lafaz dah selesai. Yang kedua min haitsul makna, la wala ma'nan. Maksud dia la yajuzu an takuna al-illatu muntaqidah ma'nan, muntaqidah min haitsul makna. Ini merujuk sekiranya illah itu bukan gabungan beberapa sifat, cukup dengan satu sifat. Contoh macam al-iskar, macam al-iskar. Apa sebab illah? Apakah illah bagi pengharaman arak? Illah bagi pengharaman arak adalah memabukkan. Bukannya memabukkan yang sekian-sekian dalam masa yang sama mesti itu dah jadi. Illah itu terbentuk daripada gabungan kalimah-kalimah. Sekarang ni illah itu hanyalah satu saja, iaitu al-iskar. Jadi apabila illah itu adalah al-iskar, bukan al-iskar campur benda lain, kalau ianya hanya satu, maka ia dipanggil sebagai illah dari sudut makna. Illah dari sudut makna. Illah dari sudut makna. Contoh lagi, kalau orang tanya kepada kita, apakah illah bagi kewajipan zakat? Kalau orang tanya kepada fuqaha, akan ada fuqaha yang sebut illah bagi kewajipan zakat adalah musa'adatu al-fuqara, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang fakir. Jadi kalau kita lihat di sini, perbuatan membantu orang fakir itu hanyalah satu. Bukan membantu orang fakir dengan syarat mesti begini, dengan syarat yang seterusnya. Maksudnya dia sudah jadi lafaz. Ini hanya satu je, iaitu membantu golongan al-asnaf. Jadi ini adalah contoh kepada illah dalam bentuk maknan. Dan saya juga telah melakukan kesilapan juga dalam pertemuan lepas apabila saya mengatakan illah dalam bentuk lafzan itu maksud dia adalah illah yang bukan hikmah, manakala illah dalam bentuk makna adalah illah dalam bentuk hikmah. Ini juga tidak tepat. Yang betulnya illah yang dimaksudkan illah dalam bentuk lafaz adalah illah yang bukan satu, sebaliknya gabungan beberapa illah lalu membentuk keseluruhan illah. Contoh macam pembunuhan tadi ya. Illah kepada pembunuhan adalah pembunuhan. Illah kepada kewajipan qisas adalah pembunuhan yang maknanya campur sengaja, dan yang kedua, yang ketiga campur pula dengan melampaui batas. Salah satu tak cukup, dia mesti ketiga-tiga, gabung tiga-tiga ni baru membentuk illah. Jadi illah itu terbentuk daripada tiga pecahan ini. Jadi kalau begitulah keadaan illah, illah itu dinamakan al-illah al-lafziyah. Illah dari sudut yang illah itu terbentuk secara lafaz. Tetapi kalau illah itu dia bukan gabungan beberapa sifat, hanya satu sifat. Sebagai contoh, kenapa wajib bayar zakat? Membantu golongan fakir. Kenapa diharamkan arak? Kerana arak memabukkan. Mengapa emas menjadi barang ribawi? Kerana dia emas. Maksudnya cukup dengan satu sifat, maka itu dinamakan illah secara makna. Okey, jadi begitu juga sekiranya illah dalam bentuk makna. Kalau satu orang tanya kepada seorang faqih, apa sebab zakat diwajibkan? Lalu si faqih tu kata, zakat diwajibkan kerana membantu orang miskin. Maksudnya untuk membantu orang miskin. Kalau begitu, orang boleh petikai balik. Okey, kalau begitu, orang yang dia memiliki berlian yang banyak, dia wajib bayar zakat atau tidak? Illah kepada
kepada zakat yang disebut oleh si faqih tadi, contohnya dia kata kerana membantu orang miskin, kerana untuk membantu orang miskin. Sebab orang yang nak bantu tu dia dah duit banyak, harta dia dah banyak, maka kenapa dia diwajibkan bayar zakat? Supaya dia dapat membantu orang miskin. Lalu orang tanya soalan, okey, kalau seorang itu pemilik belian yang banyak, dia ada lebih kurang dalam 3 kilo belian, dia wajib ke keluarkan zakat belian? Lalu si faqih tu jawab, tak wajib. Orang boleh bertikai, tadi kamu kata ilahnya adalah satu, iaitu membantu orang miskin. Maknanya ini adalah ilah secara makna. Sepatutnya setiap kali wujud ilah ini, wujudlah hukum. Mana-mana orang kaya yang sudah berkemampuan bantu orang miskin, kalau harta dia itu sudah banyak, maknanya sepatutnya dia kena membantu orang miskin secara zakat. Tak kira lah dia simpan emas ke, perak ke, belian ke, dia simpan zamrud ke, zabarjat ke, tak kisahlah. Tiba-tiba mengapa kamu kata dalam bab emas dan perak dia kena bayar zakat? Sebab ilahnya, sebabnya adalah kerana membantu orang miskin. Tiba-tiba dari sudut orang yang memiliki belian tidak pula diwajibkan membayar zakat, sedangkan ilah yang sama turut ada. Jadi ketika itu ilah yang disebut tadi adalah rosak, dan ilah ini kebetulannya adalah dari sudut makna, iaitu dia bukan gabungan dua atau tiga perkara. Jadi ini yang dimaksudkan dengan fala tantaqidu la lafzan wala ma'nan. Jadi saya ulang sekali lagi, bagi yang mengikut kelas minggu lepas, saya mohon kemaafan kerana saya sudah tersilap dalam menghuraikan. Kesilapan saya ada dua keadaan lah. Kesilapan yang pertama, saya sudah membalikkan ataupun saya sudah memahami kalimah tantaqidu secara salah. Saya menganggap tantaqidu kononnya adalah tantaqidu al-ma'lulatu. Jadi fa'il kepada tantaqid adalah al-ma'lulat, sedangkan yang betul fa'il kepada tantaqidu adalah illah, bukan ma'lulat. Kemudian saya juga tersilap di dalam memahami maksud lafzan wala ma'nan. Saya kata lafzan adalah illah yang bukan hikmah, manakala ma'nan adalah illah berupa hikmah, yang betulnya bukan. Yang betulnya illah dalam bentuk lafaz adalah apabila illah itu adalah hasil gabungan beberapa lafaz, gabungan beberapa syarat yang membentuk kesemuanya akhirnya membentuk illah. Dengan satu saja tak cukup, dua saja tak cukup. Kalau sebabnya ada tiga, hendaklah wujud ketiga-tiga sekali lalu baru membentuk illah. Ini dipanggil illah secara lafaz. Adapun illah secara makna adalah apabila illah itu hanya satu, bukannya gabungan daripada dua sebab yang membentuk satu illah. Jadi ada dua kesilapan saya, moga-moga dapat diperbetulkan, dan insya-Allah saya akan menyatakan kepada di bahagian komen untuk kelas minggu lepas bahawa saya sudah tersilap dalam isu ini. Saya mohon kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita semua di atas kesilapan tadi. Okey, alhamdulillah, itu saja yang saya ingin betulkan. Adapun yang lain moga-moga betul, tidak ada kesilapan. Dan saya juga mengharapkan kalau sahabat-sahabat mendengar huraian saya dan tuan-tuan mendapati ada kesilapan, harap dimaklumkan, kerana walaupun saya sudah membaca kitab ini berulang kali, tapi kadang-kadang ada juga kesilapan tanpa sedar yang dilakukan. Okey, alhamdulillah selesai kita bicara tentang al-qiyas. Lalu kita masuk kepada tajuk baru, iaitu al-hazru wal ibahah. Ini adalah satu perbahasan baru, iaitu dalam membincangkan adakah ketiadaan hukum bagi sesuatu perkara. Maksudnya selepas kedatangan baginda Nabi SAW, selepas adanya syariat Nabi SAW, sekiranya sesuatu perkara itu setelah dikaji tidak didapati sebarang hukum baginya. Okey, tidak didapati sebarang hukum baginya, maka adakah ini menunjukkan perkara itu halal dilakukan atau haram dilakukan? Okey. Maknanya ada satu perkara, fuqaha kaji apa hukum bagi perbuatan bagian-bagian. Setelah dikaji, fuqaha tidak mendapati ada dalil yang menyatakan hukum bagi perbuatan ini adalah bagian-bagian. Daripada Al-Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, ijma' pun tak ada, qiyas pun tak ada, maknanya tak ada dalil. Bila orang tanya, Syekh, apakah hukum benda ni? Syekh kata, saya dah kaji dah, saya tak jumpa dalil.
Bila tak jumpa dalil, apa status perbuatan tersebut? Apa status perbuatan yang tidak ditemui dalilnya oleh seorang faqih? Adakah ia bermaksud boleh dilakukan atau diharamkan untuk dilakukan? Ini yang dipanggil sebagai al-bara'ah al-asliyah atau juga dipanggil sebagai al-hazru wal-ibahah. Kadang-kadang disebut juga al-aslu fil asya' al-ibahah. Inilah perbahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa ammal hazru wal ibahah. Adapun al-hazru dan juga al-ibahah. Al-hazru maksud dia pengharaman. Al-hazru maksud dia pengharaman. Manakala al-ibahah bermaksud tidak berdosa. Maksudnya al-hazru adalah perbuatan haram yang berdosa. Manakala al-ibahah maksudnya yang tidak berdosa. Maksud dia al-jawaz. Ai adamul ismi, benda tiada dosa, tiada sebarang dosa. Bila sebut tiada dosa ni, maknanya dia akan kalimah ibahah ketika ini dia bukan dengan masuk al-mubah yang biasa kita dengar. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih. Satu benda yang buat pun tak dapat pahala, tak ada dosa, tinggal pun tak ada pahala, tak ada dosa. Bukan ini masuk al-ibahah dalam tajuk ini. Al-ibahah yang dimasukkan dengan tajuk ini adalah lawan bagi pengharaman. Pengharaman maknanya ada dosa, lawan kepada ada dosa maksudnya tak ada dosa. Bila tak ada dosa, maka dia akan, di bawah dia akan termasuklah wajib. Sebab siapa buat perbuatan wajib, dia tidak berdosa. Begitu juga perbuatan sunat. Siapa buat benda sunat, dia tidak berdosa. Makruh juga termasuk. Kerana orang yang melakukan perbuatan makruh, dia tidak berdosa. Begitu juga kalau dia melakukan perbuatan yang harus. Maknanya buat pun tak ada pahala, berdosa pun tidak, tinggal pun tak ada pahala, berdosa pun tidak. Maknanya al-ibahah ataupun al-jawaz di sini juga akan berada di bawah maksud al-ibahah yang bermaksud ibahah yang disebutkan wa ammal hazrul ibahah. Ibahah di sini bermaksud tiada dosa. Bila sebut tiada dosa, dia akan merangkumi 4 perkara, iaitu al-wujub, al-nadbu, al-jawaz ataupun al-ibahah tapi dengan makna yang lain, dan yang keempat adalah al-karahah. Jadi sekiranya seseorang faqih dalam dia berusaha mencari gali hukum daripada dalil-dalil syarak, tiba-tiba dia tidak mendapati, dia tidak menjumpai perbuatan bagian-bagian ni hukumnya apa, dia tak jumpa, maka macam mana, boleh atau tidak untuk dia lakukan atau diharamkan, melainkan setelah diketahui dalilnya. Jadi di sini berlakulah perbezaan pandangan para ulama usulul fiqhi. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa ammal hazru wal ibahatu faminan nasi man yaqul inna aslal asya'i 'ala al hazri illa ma abahathu syari'ah. Di kalangan manusia ada yang berkata, di kalangan para ulama ada yang berkata, sesungguhnya asal al-aslu, al-aslu di sini maksudnya ar-rajih. Jadi inna aslal asya' maksudnya inna rajiha fil asya'. Itu dimaksudkan dengan aslu di sini. Sebab kalimah as banyak makna, antara maknanya adalah ar-rajih. Maksudnya inna aslal asya', sesungguhnya pandangan yang rajih bagi mana-mana perkara, bagi segala benda, segala perbuatan. Maksud dia bagi segala perbuatan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Ini walaupun tak disebut di dalam matan, tapi ini yang disebut oleh para ulama ketika menghuraikan perbahasan ini. Kerana kalaulah sebelum kedatangan baginda Nabi alaihi salatu wasallam memang tidak ada hukum. Tidak ada hukum langsung. Halal pun tak ada, haram pun tak ada, wajib pun tak ada, tak wajib pun tak ada. Kerana macam mana mereka nak tahu hukum, sedangkan hukum adalah kami juga tidak mempunyai dosa walau dia buat apa perbuatan sekalipun. Kerana sesuatu perbuatan hanya akan dihukum sebagai berpahala atau berdosa setelah ada penerangan daripada syariat. Setelah ada penerangan daripada syariat, maknanya ada penerangan daripada para rasul, barulah kita boleh kata perbuatan ini halal ataupun haram. Jadi perbahasan yang kita sedang bincang ini adalah selepas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutuskan, iaitu setelah Rasulullah mengajak manusia kepada Islam. Kemudian
tiba-tiba timbul satu masalah para mujtahid selepas kewafatan Nabi contohnya mengkaji satu perbuatan, mereka tidak menjumpai walau satu dalil pun, baik Quran, baik hadis, baik ijma', baik qiyas, baik apa dalil pun mereka tak jumpa. Yang mereka tahu hukum bagi perbuatan ni saya tak tahu. Maknanya perbuatan ini saya tak jumpa dalilnya. Jadi bila perbuatan itu tidak diketahui dalilnya, adakah kita boleh melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak? Mereka kalau buat berdosa atau tidak? Jadi sebahagian para ulama mengatakan asal, maksudnya yang rajih bagi segala perbuatan selepas kebangkitan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, selepas perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya berada di atas pengharaman. Maknanya tidak akan ada satu benda itu dianggap halal melainkan setelah ada dalil yang kata perbuatan ini halal. Kalau tak jumpa, kita kena pegang perbuatan itu adalah haram. Ini adalah pandangan pertama. Jadi sebab tu kata inna aslal asya'i 'alal hazri. Maksud dia 'alal hurmati illa ma abahathu asy-syari'atu. Melainkan sebarang perbuatan yang telah dihalalkan oleh syariat. Maksudnya sama ada syariat kata perbuatan ini adalah wajib, atau perbuatan ini adalah sunat, atau perbuatan ini adalah makruh, atau perbuatan ini adalah mubah, selagi tak ada dalil syarak yang kata dia ni wajib ke, mubah ke, mandub ke, makruh ke, kalau tak ada sebarang dalil menyatakan salah satu daripada 4 perkara ini, maka hendaklah kita berpegang perbuatan yang tak diketahui hukumnya itu kerana tak jumpa dalil. Hendaklah kita kata hukumnya ataupun perbuatan itu haram dilakukan. Kalau buat juga berdosa. Apa dalil? Tak ada dalil. Kerana ketiadaan dalil menyebabkan kami berpegang bahawa sesuatu perbuatan itu adalah haram, melainkan setelah ada dalil mengatakan perbuatan itu tidak haram. Ini pandangan yang pertama. Lalu berdasarkan pandangan yang pertama ini, apa kesan bagi pandangan pertama ni? Bagi mereka yang berpegang dengan pandangan pertama ini, mereka akan menyatakan perkara berikut. Fa'il lam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati fayutamassaku bil asli wa huwal hazru. Sekiranya tidak wujud di dalam syariat, tidak dijumpai, mungkin wujud tapi si faqih yang tak jumpa. Jadi apabila tidak wujud di dalam syariat, iaitu berdasarkan apa yang difikirkan oleh seorang mujtahid setelah dia mengkaji ke sana ke sini, buka kitab ni, tengok hadis, tengok Al-Quran, fikir adakah berlaku qiyas atau tidak, tengok kok berlaku ijma'. Setelah dia tak jumpa langsung sebarang dalil, maka bagi dia tidak adalah dalil. Tidak adalah dalil. Sebab tu siapa yang nak kata tak ada dalil, dia kena cek semua ayat-ayat Al-Quran, semua hadis Nabi. Dia kena cek adakah berlaku ijma' ataupun tidak. Dia kena rujuk secara qiyas. Barulah selepas itu kalau dia nak kata tak ada dalil, baru dia boleh kata tak ada dalil. Tapi kadang-kadang setengah orang asal dia tak tahu, dia kata tak ada dalil. Sebutlah saya tak tahu, kan senang. Ini tak, dia tak tahu, dia kata tak ada dalil. Dalil tidak ada. Jadi ini satu kesilapan secara ilmiah. Kesilapan secara akademik. Tak boleh kita kata tak ada, melainkan setelah kita meneliti secara begitu susah payah dan begitu lumat. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sekiranya tidak wujud, iaitu pada sangkaan seseorang mujtahid, bagi dia tidak wujud dalam syariat apa sahaja dalil syarak yang menunjukkan adanya keharusan. Setelah dia mengkaji, dia mendapati dia tidak jumpa sama sekali sebarang dalil yang menjelaskan perbuatan ini halal atau haram. Baik, dia tak jumpa. Dia tak jumpa sekali, dia tak jumpa sama sekali sebarang dalil yang kata perbuatan ini wajib. Dia juga tidak menjumpai sebarang dalil mengatakan perbuatan itu adalah sunat. Dia tak jumpa sama sekali dalil mengatakan perbuatan itu adalah makruh. Dia juga tidak menjumpai sama sekali dalil yang menyatakan bahawa perbuatan itu adalah jaiz. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia tak jumpa sama sekali. Maka apa yang si mujtahid tadi kena berpegang? Kalau orang tanya, Syekh, saya tahulah Syekh dah cari tak ada dalil. Sekarang ni saya nak buat ke tak buat? Saya boleh buat ke tak boleh buat? Kata Imam Al-Haramain sebut,
berdasarkan mereka yang berpegang pandangan yang kuat bagi sesuatu perkara adalah pengharaman, maka orang yang berpegang dengan kenyataan ini, dia kena berpegang dengan pandangan yang rajih bagi dia tersebut. Apa dia? Tidak boleh. Perbuatan yang tidak diketahui dalilnya halal atau haram, kita kena pegang perbuatan itu haram dilakukan. Maksudnya selagi tidak ada dalil yang mengatakan, perbuatan itu wajib atau sunat atau mubah atau makruh, selagi itu dia kena berpegang perbuatan itu adalah haram. Ini pandangan pertama. Ini adalah pandangan pertama. Okey, ada seorang sahabat kita tanya soalan. Apa hukum orang azan ketika hendak mengebumikan jenazah? Minta penjelasannya Ustaz. Okey. Maknanya sahabat kita yang bertanya ini, dia tanya masalah fiqh. Kita bincang, ini bukan isu masalah fiqh. Kita bincang isu usul fiqh. Dan kebetulannya, soalan yang ditanya ini adalah berkait dengan masalah fiqh. Masalah fiqh. Dan kalau diteliti dalam isu fiqh, ada para ulama mengatakan orang yang hendak dikuburkan itu sunat diazankan. Ada yang berpendapat demikian. Mereka menggunakan qiyas. Iaitu mereka kiaskan sebagaimana orang yang baru lahir, kanak-kanak yang baru lahir diazankan, maka dikiaskan begitu juga orang yang sudah meninggalkan dunia, orang yang ingin keluar daripada alam dunia ini, maka dia juga hendaklah diazankan. Sebab masa dia masuk ke alam dunia, dia juga diazankan. Maka ketika dia keluar, dia juga diazankan. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita yang mengatakan demikian. Dan saya masih ingat sewaktu sahabat kami, Al-Fadhil Al-Ustaz Amin daripada Kelantan, yang meninggal dunia di Mesir satu ketika dahulu. Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, balik kepada kisah tadi, Al-Fadhil Ustaz Amin ni seorang sahabat kami yang rajin belajar. Beliau memang begitu menumpukan dari segi pengajian. Dalam keadaan kita tengok rupa parah beliau tu macam beliau ni bukan orang kaya. Rupa-rupanya anak orang kaya. Anak orang kaya besar di Kelantan. Tapi cara hidupnya seakan-akan beliau ni orang susah. Subhanallah. Sebab beliau tak sempat dah nak memikirkan nak pakai baju lawa, kerana masa beliau habis dengan menyibukkan diri dari segi menuntut ilmu. Saya dulu pernah terfikir Ustaz Amin ni akan jadi orang alim besar di Malaysia akan datang. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala mentakdirkan beliau pulang awal. Jadi suatu jenazah beliau dibawa ke kuburan di perkuburan Hayu Ashir, Kahirah, Mesir. Ramai para ulama Al-Azhar turun, guru-guru beliau turun. Antaranya Syekh Said Shaltut, antaranya Syekh Amrul Wildani, dan begitu juga Al-Habib Ahmad Maqdi. Jadi Al-Habib Ahmad Maqdi bawa jenazah sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat, maka sewaktu jenazah diletakkan di liang lahat, Habib Ahmad Maqdi melaungkan azan. Kerana memang ada pendapat di dalam mazhab fiqh kita yang mengatakan dilaungkan azan. Cuma pendapat ini kalau saya tak silap tidak dianggap sebagai pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau saya tak silap lah, ia tidak dianggap sebagai pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pandangan yang kuat tak perlu azan, dan itu yang kita laksanakan di Malaysia. Namun Habib Ahmad Maqdi berpegang dengan pandangan yang juga merupakan pandangan fuqaha dalam mazhab kita, yang mengatakan sebagaimana orang itu lahir diazankan, maka ketika dia dihantar ke kuburan dia juga diazankan. Okey, itu dari segi masalah fiqh lah. Okey, kita bawa contoh ini kalaulah, tapi masalahnya fuqaha kita ada dalil. Katakan tak ada dalil. Sebab fuqaha yang kata azan tu dia menggunakan qiyas juga dalil. Katakan sebagai contoh, katakan ada orang tiba-tiba azan suatu jenazah dibawa masuk ke dalam kubur. Lalu orang tanya soalan kepada para ulama, boleh ke tak boleh azan? Katakan ini contoh contoh yang tak berlaku sebab fuqaha kita ada dalil, iaitu qiyas. Katakan kita andai-andaikan para ulama pun mula mengkaji, tengok Quran tak ada dalil daripada Al-Quran, tengok hadis tak ada hadis daripada Nabi,
Tengok dari segi qiyas juga tidak ada. Tapi kebetulannya isu ni ada. Katakan kita andai-andaikan tak ada. Tengok ijma' juga tak ada. Tengok apa dalil semua tak ada. Jadi boleh atau tidak azan? Jadi di sisi para ulama yang berpegang sesuatu perkara adalah haram melainkan setelah ada dalil, mereka akan kata haram melakukan azan ketika itu. Ini contoh contoh bagaimana kita nak praktikkan kaedah ini di dalam masalah fiqh. Cuma kalau orang tanya memang haram ke Ustaz? Okey, balik kepada isu secara realitinya memang fuqaha kita ada yang mengatakan sunat mengazankan, sunat diazankan sewaktu mayat dibawa masuk ke dalam liang lahat. Okey, balik kepada masalah kita iaitu al-asl fil asya' al-hurmah. Tuan Muhammad Ibn Razali yang tuan tanya ni semua adalah soalan-soalan fiqh. Kita sekarang bukan dalam kelas fiqh, kita sekarang berada di kelas usul fiqh. Jadi saya akan selesaikan dulu kita punya perbahasan usul fiqh ni. Adapun soalan yang tuan tanyakan tu, insya-Allah kalau sempat lagi saya jawab. Kerana tajuk kita bukan tajuk fiqh, tajuk kita adalah tajuk usul fiqh. Kita bicara tentang kaedah yang digunakan oleh para ulama di dalam mengeluarkan hukum hakam. Bukan majlis kita ni bukan majlis baca kitab fiqh. Saya mohon maaf Tuan Muhammad Ibn Razali, kerana soalan-soalan tuan berkait dengan masalah fiqh dan kita sekarang ni sedang membaca kitab berkenaan dengan usul fiqh, bukan kitab fiqh. Tapi insya-Allah nanti kalau ada di akhir, nanti kalau ada masa saya akan mengulasnya. Tapi bukanlah ulasan atas usul fiqh, tapi secara fiqh insya-Allah. Okey, balik kepada masalah kita ini. Ada pandangan kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kata Imam Al-Haramain, wa minan nasi man yaqul bi dhiddihi. Di kalangan manusia lain, maksud di kalangan para ulama lain, ada yang mengatakan dengan pandangan yang bertentangan dengan pandangan yang mula-mula tadi. Pandangan yang mula-mula mengatakan suatu perkara itu adalah haram, melainkan kalau ada dalil yang mengatakan ia tidak haram. Pandangan yang kedua pula bercanggah dengan pandangan yang pertama. Mereka akan mengatakan sesuatu perkara itu adalah tidak haram, melainkan setelah dalil ada atau setelah wujud dalil yang menyatakan perbuatan itu adalah haram. Jadi selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, selagi itu perbuatan itu tidak haram. Okey. Apa kata beliau? Apa kata pandangan ini? Wa minan nasi man yaqulu bi dhiddihi wa huwa anna al-asla fil asya'i 'ala al-ibahah. Anna al-asla fil asya'i 'ala al-ibahah illa ma hazarahu syar'u. Jadi pandangan yang kedua mengatakan yang rajih bagi segala perkara, maksud dia bagi segala perbuatan adalah berada pada kedudukan atau berada pada hukum keharusan. Maksud dia tidak berdosa. Saya dah sebut tadi keharusan di sini maksud dia bukan buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi keharusan di sini maksudnya tidak berdosa. Maknanya mungkin benda itu adalah wajib atau sunat atau makruh atau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Atau yang kita panggil sebagai al-jaiz ataupun al-mubah. Jadi selagi tidak ada dalil, maka sesuatu semua benda secara rajihnya adalah tidak berdosa untuk dilakukan. Melainkan sebarang perbuatan ataupun perkara yang dilakukan oleh manusia yang syariat mengatakan perbuatan itu adalah haram. Melainkan semua perbuatan yang diharamkan oleh syarak. Selagi tak ada dalil yang mengharamkan, selagi itulah perbuatan itu tidaklah berdosa untuk dilakukan. Maknanya ada dua pandangan yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini di sini. Pandangan pertama mengatakan suatu perkara itu, kalaulah seseorang faqih, dia tengok Al-Quran, dia tengok hadis, dia cek secara ijma', dia cek secara qiyas, dia tengok dari dalil yang lain, akhirnya dia kata saya tak jumpa. Maksudnya saya tidak menemui ada dalil yang menyatakan perbuatan ini apa hukumnya. Maka ketika itu akan ada pandangan yang mengatakan kalau begitu perbuatan itu adalah haram. Pandangan yang kesemula mengatakan kalau begitu perbuatan itu adalah halal.
Yang mengatakan haram, kenapa mereka kata haram? Kerana mereka kata semua benda adalah haram, melainkan kalau ada dalil yang mengatakan ia tidak haram. Pandangan kedua pula mengatakan perbuatan itu halal. Sebab apa? Sebab semua perbuatan pada asalnya adalah tidak haram, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Okey, ini adalah dua pandangan yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan kalau kita melihat para ulama kita sewaktu menghuraikan kitab ini, mereka akan mengatakan di sana ada pandangan yang ketiga, dan pandangan yang ketiga inilah yang kuat, iaitu semua benda yang bermanfaat selagi tak ada dalil yang kata haram, maka ia adalah halal. Segala benda yang bermanfaat selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka perbuatan yang bermanfaat itu adalah halal. Dan semua benda yang memberikan kemudaratan, kalau tak ada dalil yang mengatakan perbuatan itu tidak haram, maka perbuatan yang memudaratkan adalah haram. Jadi pandangan yang ketiga ini membezakan di antara perbuatan yang tidak ditemui dalil itu, sama ada ia halal atau haram. Kita tengok ianya satu perbuatan yang ada manfaat atau perbuatan yang mempunyai mudarat. Jadi kalau timbul satu perkara, fuqaha pun rujuk Al-Quran, rujuk hadis, rujuk ijma', rujuk qiyas. Lalu akhirnya fuqaha tak jumpa sebarang dalil yang menyatakan hukum perbuatan ini. Jadi boleh buat atau tidak? Pandangan yang kuat, iaitu pandangan yang ketiga, yang disebutkan oleh para ulama' walaupun tak disebutkan dalam kitab Al-Waraqat, disebutkan bahawa apabila perbuatan yang tidak ditemui dalil yang menyatakan dengan jelas hukumnya apa, kalaulah perbuatan itu perbuatan yang ada manfaat, maka perbuatan yang ada manfaat akan diletakkan atau dihukum sebagai perbuatan yang halal, maksudnya tidak berdosa. Adapun kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang mempunyai kemudaratan, maka kalaulah setelah fuqaha mengkaji mereka tidak menemui dalil yang menyatakan apa status perbuatan yang memudaratkan ini, maka ketika itu hendaklah dipegang perbuatan yang memudaratkan itu adalah haram. Jadi pandangan yang ketiga dia tidak seperti pandangan pertama dan juga pandangan yang kedua. Sebab pandangan yang pertama, asal tak ada dalil, haram. Sebarang perbuatan kalau tak ada dalil yang menjelaskan hukumnya, maka perbuatan itu dihukum sebagai perbuatan haram. Manakala pandangan kedua pula, selagi tidak ada dalil yang mengatakan perbuatan itu haram, maka selagi itulah perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak berdosa untuk dilakukan. Jadi dua pandangan ini secara mutlak begitu. Namun pandangan yang ketiga dibezakan sedikit. Bukan secara mutlak, bukan secara terus begitu. Sebaliknya kita tengok dulu perbuatan yang fuqaha mencari dalilnya tapi tidak menemuinya, adakah perbuatan itu bermanfaat atau tidak. Kalau perbuatan itu bermanfaat, maka dihukum bahawa perbuatan itu halal, tidak berdosa maknanya. Kalau perbuatan itu ada kemudaratan, maknanya perbuatan itu dihukum sebagai perbuatan yang haram. Baik. Itulah yang disebut oleh para ulama kita dan dibincangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan dihuraikan oleh para ulama kita secara panjang lebar. Okey, ada satu soalan yang disebut di sini, soalan berkaitan dengan usul fiqh. Saya mahu bertanya, apakah dalil atau landasan yang dipakai oleh pandangan sahih hukum asal sesuatu adalah haram? Pandangan yang sahih atau pandangan yang kuat bukan pandangan sesuatu benda adalah haram. Pandangan yang kuat adalah pandangan yang ketiga yang mengatakan sekiranya perbuatan yang setelah dikaji tidak dijumpai dalil, sekiranya perbuatan itu mempunyai manfaat, maka ia adalah halal. Sekiranya dia mempunyai kemudaratan, maka ia adalah haram. Ini pandangan yang kuat, bukan pandangan yang pertama yang mengatakan semua benda pada asalnya adalah haram, melainkan kalau ada dalil yang kata tak haram. Jadi pandangan yang pertama yang mengatakan semua benda kalau tak ada dalil yang kata halal, maka kita akan kata dia haram. Itu pandangan yang tidak kuat. Begitu juga pandangan yang kedua yang biasa kita dengar, al-aslu fil asya'il ibahah. Semua benda adalah halal, melainkan perkara yang diharamkan oleh syariat. Pandangan ini sebenarnya juga bukan kuat. Pandangan yang paling kuat menurut Imam Al-Jalal Al-Mahalli adalah
pandangan yang mengatakan sekiranya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bermanfaat, maka hukum bagi perbuatan itu adalah halal, maksudnya tidak berdosa untuk dilakukan. Sekiranya perbuatan itu mempunyai kemudaratan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Cuma soalannya merujuk kepada pandangan yang pertama tadi, iaitu apa dalil yang mengatakan ataupun apakah dalil yang dipegang oleh mazhab yang pertama yang mengatakan sesuatu benda itu semuanya adalah haram, melainkan kalau ada dalil yang mengatakan perbuatan itu adalah halal. Dalil mereka adalah semua makhluk Allah ni milik Allah. Okey, semua makhluk Allah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ini dalil mereka. Apabila kita milik Allah, makhluk yang lain pun milik Allah, maka tidak boleh bagi sesiapa pun menggunakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. Jadi apabila semua makhluk adalah milik Allah, bahkan kita sendiri adalah milik Allah, maka apabila kita ingin melakukan satu perbuatan, kita kena pastikan bahawa perbuatan yang kita ingin lakukan itu telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita tidak menemui bahawa Allah Ta'ala mengizinkan ataupun tidak, maka hendaklah kita berpegang dengan konsep asal, iaitu sesuatu perbuatan itu adalah tidak boleh dilakukan kerana bukan milik kita, bukan diizinkan oleh Allah. Selagi tidak ada keizinan, selagi itu kita tidak boleh melakukan satu perbuatan tanpa izin pemiliknya. Itu yang dipegang oleh pandangan yang pertama. Cuma sahabat kita kata pandangan pertama itu macam mazhab Hanafi, pandangan kedua macam mazhab Syafi'i. Secara peribadi saya tak tahu adakah pandangan pertama itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau pandangan mana. Dia disebutkan itu pandangan sebahagian para ulama usulul fiqhi. Apa pun tak apa, kita buka sekejap, saya nak tengok sekejap kalau ada disebut tapi saya yang tak perasan. Sebentar. Di dalam kitab Qurratul Ain tidak disebutkan. Begitu juga dalam kitab Syarah Imam Mahalli juga tidak disebutkan. Kita tengok sikit kitab Usul Fiqh karangan Dr. Syekh Abu Nur Zuhair. Bentar Istishab Al-Aslu wal-Far'u. Okey, sebentar, 193. Di sini disebut bahawa pandangan mazhab yang mengatakan satu benda itu adalah halal, melainkan ada dalil yang mengharamkan, itu adalah mazhab yang telah dipilih oleh Al-Imam Al-Baydawi dan merupakan pilihan ramai para ulama daripada golongan Al-Asy'ariyah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya. Kemudian mazhab yang kedua iaitu mazhab yang kata haram. Tengok sekejap. Mazhab kedua yang mengatakan maafkan saya tersilap. Mazhab pertama yang mengatakan halal secara mutlak. Mazhab kedua haram secara mutlak. Mazhab ketiga, kalau yang bermanfaat itu adalah halal, yang memudaratkan adalah haram. Yang ketiga ini barulah yang dipegang oleh Al-Imam Al-Baydawi dan dipilih oleh ramai para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu para ulama Al-Asy'ariyah. Pun begitu, dalam kitab ini tak disebut bahawa pandangan yang mengatakan semua benda adalah haram melainkan diizinkan syarak. Begitu juga pandangan yang mengatakan semua benda adalah halal melainkan benda yang diharamkan syarak. Di sini juga tak disebutkan siapakah pemilik mazhab tersebut. Okay, ni kitab yang terakhir yang ada di tangan saya. Kitab saya banyak di Mesir. Banyak ada di Mesir. Kita tengok satu lagi. Kod-kod disebut. Tapi secara adatnya tak disebut juga dalam kitab Ghayatul Wusul. Sebentar. Fin. Okey.
761. 761. Okey. Di sini disebut wal mukhtaru ba'da al-bi'sati anna asl al-manafi' al-hillu wal madar at-tahrim. Qala ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a zakarahu fi ma'radi al-imtinan wa la yamtannu illa bil jaiz wa qala la darara wa la dirara rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa zada at-Tabarani fil Islam. Qil wa qila al-aslu fil asya' al-hil wa qila al-aslu fiha at-tahrim. Juga tak disebutkan siapa pemilik mazhab. Jadi saya tak tahu, saya peribadi saya tak tahu betulkah pandangan pertama itu mazhab Hanafi, pandangan kedua macam mazhab Syafi'i, yang itu saya peribadi tidak mengetahuinya. Tapi mazhab Syafi'i biasanya akan sebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu memang biasa disebut. Tetapi adakah ini bermaksud pegangan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang ketiga atau mazhab yang kedua, yang itu saya tidak dapat memastikannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, itu saja daripada saya nampaknya dalam pertemuan hari ini. Ada beberapa soalan yang ingin ditanya di sini. Saya tengok satu-satu kembali. Okey, ada soalan. Adakah solat sunat, ni masalah fiqh adakah solat sunat di malam hari dibaca secara nyaring berbeza di siang hari, lagi-lagi secara berjemaah? Ya, solat malam dibaca, solat yang dilakukan pada waktu malam, solat sunat pada waktu malam dibaca secara kuat. Melainkan sembahyang rawatib, sembahyang rawatib, qabliyah sembahyang maghrib, qabliyah sembahyang ba'diyah sembahyang maghrib, qabliyah sembahyang isya', ba'diyah sembahyang isya', itu dibaca perlahan. Kerana semua sembahyang rawatib, iaitu sembahyang qabliyah dan juga ba'diyah, semuanya dibaca secara perlahan, tak kira pagi, tak kira malam. Tetapi selain daripada itu, sembahyang malam disunatkan membacanya secara kuat. Maknanya kalau dibaca secara pelan, dibuat macam sembahyang zuhur gitu, sedangkan itu adalah solat sunat pada waktu malam, tidaklah berdosa dan tidaklah dianggap perbuatan itu bercanggah dengan syariat. Pun begitu, yang terbaik tidak. Yang terbaik adalah solat-solat malam dibaca secara kuat. Maknanya kalau kita buat qiyamul lail, hatta apa solat qiyamul lail sekalipun, kalau buat secara berjemaah, imam akan baca secara kuat. Okey. Bukan imam baca masing-masing, imam pun baca, makmum baca masing-masing, sedangkan mereka sembahyang berjemaah. Kerana tak sepatutnya begitu. Tapi kalau buat berdosa, tidak berdosa. Cuma bukan itulah yang sepatutnya, tapi tidak berdosa. Sah, sembahyang sah. Okey, seterusnya ada orang cakap pandangan pertama tu khusus untuk perkara ibadah saja, dan pendapat kedua itu untuk perkara selain daripada ibadah. Boleh Ustaz jelaskan? Sebenarnya kalau ikut apa yang disebut oleh para ulama usul dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi, disebut 3 pandangan itu yang masyhur. Mungkin ada pandangan yang lain yang mengatakan kalau ibadah dianya adalah diharamkan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, maksud ibadah itu macam mana? Maksudnya kita mereka ibadah, mencipta ibadah memang tidak boleh. Mencipta ibadah adalah tidak boleh. Saya contoh nak buat satu benda dan saya sandarkan kepada syariat, itu tidak boleh kerana saya sudah ta'alli ala Allah. Saya sudah menjadikan satu benda dan disandarkan kepada syariat sedangkan ia bukan syariat. Contoh, kalau saya sebut kepada tuan-tuan, okey, barang siapa selepas sembahyang zuhur dia mengelilingi surau kerana Allah Azza wa Jalla, dia akan dapat pahala seperti bertawaf di Baitullahil Haram. Itu merupakan satu ibadah. Maknanya selepas sembahyang zuhur, marilah kita sama-sama mengelilingi surau atau masjid, kerana itu adalah ibadah. Ialah ibadah. Contoh, kerana itu adalah ibadah. Maka ketika itu saya sudah melakukan satu perbuatan bid'ah, dan ia termasuk dalam maksud bid'ah dalalah, kerana saya telah mencipta satu ibadat dan saya menyandarkan ia kepada syariat sedangkan ia bukan daripada kalam Allah dan kalam Nabi. Nak menjadikan satu perkara itu ibadat atau tidak, itu mesti daripada Allah dan juga daripada Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi apa yang kita bincangkan ini sekiranya tidak ada dalil. Masalah tadi mencipta ibadah tu sendiri adalah haram. Maknanya
sebarang ibadah yang kita memandai-mandai merekanya itu adalah haram. Macam saya buat contoh tadi ya. Kita ada satu ibadah yang saya baru cipta, apa dia? Ibadah itu iaitu selepas sembahyang zuhur hendaklah kita memusing masjid, bertawaf di luar masjid sebanyak 7 kali. Itu adalah satu perkara yang haram kerana ada dalil yang mengharamkan. Apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah berkata, Nabi SAW telah bersabda, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ai mardudun. Sesiapa saja yang mereka-reka di dalam urusan kami ini, dia mereka satu benda yang tidak termasuk dalam urusan agama kami ini, maka apa yang dia nyatakan itu, apa yang dia ada-adakan itu adalah tertolak. Maksudnya ada dalil yang mengharamkan ya. Yang kita bincangkan ini adalah bukan pada ibadah lah. Apa yang kita bincangkan ini bukan pada isu ibadah. Sebab perbahasan yang kita bincangkan tadi, sekiranya timbul satu benda baru, para ulama kaji tak jumpa dalil, maka kita nak kata dia halal ke dia haram. Itu perbahasannya. Adapun masalah mereka ibadah, memang ada dalil yang mengharamkan, iaitu hadis yang dinyatakan oleh yang kita dengar sebentar tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Cuma hadis tentang bid'ah ni, kata para ulama, Sayyidatuna Aisyah menyatakan Nabi bersabda, Man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu. Siapa yang mencipta satu benda, yang benda ciptaan, benda rekaan itu tidak termasuk di dalam agama. Bermaksud, kata para ulama, ada benda yang kita cipta tetapi masih termasuk di dalam agama. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai al-bid'ah al-hasanah. Kalau kita nak ambil contoh bid'ah hasanah di Malaysia, benda yang dia sendiri tidak dilakukan oleh Nabi seperti itu, namun dia masih lagi berada dalam ruang lingkung agama. Apa dia? Contohnya amalan tahlil, amalan tahlil masyarakat Melayu kita. Maknanya selepas si mati meninggal dunia, kita pun pergi ke rumah si mati, kita membaca Al-Quran beramai-ramai, kita berzikir beramai-ramai, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa si mati, dan kemudian kita berdoa moga pahala bacaan Al-Quran tadi, pahala berzikir tadi, sebut la ilaha illallah tadi, moga-moga Allah menyampaikan dan menghadiahkan kepada si mati tadi. Jadi kalau kita tengok secara adakah Nabi melakukan perbuatan itu? Setakat yang saya baca, saya belum jumpa lagi. Maksudnya saya belum pernah menemui sebarang hadis yang Nabi meminta selepas seseorang itu meninggal dunia, hendaklah orang ramai datang ke rumah si mati dan hendaklah membaca tahlil. Lepas tu saya tak jumpa lagi. Maknanya dia adalah merupakan satu perkara yang diada-adakan. Man ahdatsa fi amrina haza. Cuma masalahnya dia bukan terkeluar daripada urusan agama. Kalau kita tengok satu-satu ibadah yang dilakukan ini, contoh macam tahlil tadi, dia masih lagi dalam ruang lingkup agama. Walaupun Nabi tak melakukan, tapi dia masih lagi berkait dengan ibadah. Membaca Al-Quran. Adakah yang kita baca itu benda yang diharamkan? Tak, kita baca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran tak ada pengharaman, dan syariat pun tidak mengatakan tak boleh baca Al-Quran selepas orang mati. Tak ada syariat kata begitu. Jadi membaca Al-Quran adalah ibadah. Kemudian baca tahlil, sebut la ilaha illallah, adakah ia haram? Ia juga tidak haram. Kemudian kita berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami kepada si mati. Itu juga ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu dibenarkan syariat. Jadi maknanya yang bid'ah hanyalah penyusunan ibadah-ibadah itu saja yang bid'ah. Tetapi penyusunan yang bid'ah ini masih lagi berada dalam ruang lingkup syariat. Bila ia masih berada dalam ruang lingkup syariat, maka ia tidak diharamkan. Tapi katakan kalau saya buat satu perkara baru. Saya kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara ibadah yang kita kena lakukan selepas pada si mati dikebumikan, kita hendaklah melompat-lompat di kubur si mati. Kemudian kita hendaklah menyanyikan lagu negaraku. Kemudian kita hendaklah membakar lilin. Ini semua adalah ibadah. Contoh, kita kata ini adalah ibadah. Itu adalah haram sebab kita menyandarkan satu perbuatan, disandarkan kepada baginda Nabi SAW, sedangkan ia bukan ibadah. Tapi kalau saya buat satu benda, dia bukan ibadah,
Dan saya pun tak kata dia ibadah. Contoh, saya memang seronok. Lepas habis semayangnya, saya pusing surah 7 kali. Itu memang perangai saya. Orang tanya kenapa pusing? Saya kata saya saja. Nabi tak buat. Dia bukan ibadah. Dan saya pun tak kata dia ibadah. Maka ketika itu, okey, apa perbahasan fuqaha? Fuqaha berbincang, okey, ada tak dalil kata lepas main jangan pusing? Tak ada. Kalau tak ada, boleh tak boleh? Dia akan balik kepada perbahasan yang kita bincangkan tadi. Akan ada ulama yang mengatakan perbuatan ini haram. Akan ada ulama yang kata perbuatan ini halal. Akan ada ulama kata, benda ni ada mudarat ke tidak? Pusing 7 kali mudarat tidak? Oh, dia ni sihat elok. Okey, tak ada mudarat. Tapi dia tu memang semput. Kalau dia pusing, dia boleh ke hospital. Oh, haram. Sebab membawa kepada kemudaratan. Tetapi menyandarkan ibadah kepada Allah dan Nabi, kita kata ini ibadah syariat, ibadah Islam, sedangkan ia bukan yang dilaksanakan ataupun bukan disyariatkan, itu adalah haram. Cuma berkait dengan masalah kita tadi, bagus juga soalan ini ditimbulkan kerana ia ada kait sikit dengan isu bid'ah. Sebab ada orang kata bid'ah semuanya haram. Yang betul bukan. Yang betul bukan semua bid'ah haram. Bid'ah yang haram adalah bid'ah yang terkeluar daripada agama. Sekiranya bid'ah itu masih di dalam ruang lingkup agama, dengan maksud kita melakukan beberapa perkara yang semua perkara itu adalah ibadah, cuma kita susun, kita rangkumkan, kita programkan, maka ia tidak dianggap sebagai bid'ah. Tambah lagi, kalaulah contoh macam perayaan menyambut Maulidur Rasul, Nabi tak sambut, tetapi bila dibincang satu-satu, perayaan menyambut Maulidur Rasul, apa yang kita buat? Kita panggil orang ramai berhimpun. Adakah memanggil orang ramai berhimpun untuk mendengar kisah Nabi haram? Tidak haram. Ia adalah satu ibadah. Dari sudut itu, okey, kemudian kita baca qasidah. Qasidah tu cerita pasal apa? Qasidah cerita pasal Nabi, cerita pasal keanggungan Nabi. Tak ada masalah sebab memuji Nabi adalah perkara yang dituntut. Bahkan Allah Ta'ala sendiri memuji Nabi dalam Al-Quran. Okey, kemudian dibuat jamuan. Adakah memberi makan kepada orang ramai adalah haram? Juga tidak. Maknanya melakukan majlis sambutan Maulidur Rasul dengan panggil orang ke dalam satu dewan contohnya, dan dibacakan qasidah, kemudian dibacakan kisah hidup Nabi, kemudian ada pula jamuan lepas tu, ini semua adalah bid'ah. Mereka-reka satu benda yang tidak dibuat oleh Nabi, tetapi bila dikaji satu persatu, setiap satu itu tidaklah haram. Bahkan dia boleh dianggap sebagai ibadah juga. Maksudnya dia hanyalah lebih kepada satu gabungan ibadah-ibadah yang telah diprogramkan. Jadi ketika itu tidaklah haram. Secara kasarnya saya boleh jawab begitu. Dan ada para ulama mengatakan macam isu sambutan Maulidur Rasul sebenarnya memang tidak haram kerana Nabi sendiri menyambut sambutan hari kelahiran baginda. Tapi Nabi tak sambut pada 12 Rabiul Awal. Nabi sambut setiap hari Isnin dengan cara Nabi berpuasa. Maknanya meraihkan hari kelahiran Nabi itu, yang mula-mula meraihkan siapa adalah Nabi SAW sendiri. Bukan setahun sekali Nabi raihkan, tiap-tiap minggu Nabi meraihkan dengan cara berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Okey, itu saja yang saya boleh kongsi untuk hari ini. Saya mohon maaf kita ambil masa sikit hari ini. Moga-moga dalam pertemuan akan datang kita akan masuk pada perbahasan usul fiqh yang baru, dan insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan mungkin dalam 5, 6, 7 pertemuan lagi, kemungkinan besar kita akan mengkhatamkan kitab ini biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk bacaan yang saya pun dah tak tahu berapa kali dah saya baca kitab Al-Waraqat ini. Semoga diberkati Allah. Kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.